Bab tentang orang yang memerdekakan hamba sahaya perempuannya kemudian mengahwininya. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abi Musa, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memerdekakan sahaya perempuannya, hamba sahaya perempuannya, wa tazawwajaha, dan mengahwininya, kana lahu ajran, dia mendapat 2 pahala. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerdekakan Safiyah, dan baginda menjadikan perbuatan memerdekakannya itu sebagai mas kahwinnya. Bab haram dengan sebab penyusuan, apa yang haram atau orang-orang yang haram dengan sebab keturunan. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haram kerana penyusuan itu ni orang yang haram dengan sebab kelahiran, yakni keturunan. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Ummi Salamah bahawa Ummu Habibah pernah berkata, wahai Rasulullah, tak adakah keinginanmu terhadap saudara perempuanku? Nabi SAW bertanya, apa aku nak buat? Kata Ummu Habibah, kamu kahwinilah dia, kamu berkahwin dengan dia lah. Qala, Nabi SAW berkata, saudara perempuanmu itu kah? Dia kata, iyalah. Nabi SAW bertanya lagi, adakah kamu suka begitu? Jawabnya, bagaimanapun saya bukan sendirian memilikimu, bagaimanapun bukan saya sendirian tanpa madu, maksudnya. Dan orang yang paling saya suka berkongsi kebaikan dengan saya ialah saudara perempuan saya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dia tidak halal kepadaku. Kata Ummu Habibah, demi Allah, saya diceritakan atau saya mendapat tahu bahawa engkau nak meminang Durrah atau Dhurrah Syak Zuhair, yang Zuhair yang Syak Durrah ke ataupun Dhurrah, iaitu anak perempuan kepada Abi Salamah, Durrah binti Abi Salamah. Nabi SAW bertanya, anak perempuan Ummu Salamah tu kah? Jawab Ummu Habibah, iyalah. Qala, Nabi SAW bersabda, ketahuilah, demi Allah, kalau tidak kerana dia tu anak tiriku yang aku pelihara dia, anak tiriku dalam haribaanku, tidak juga dia halal kepadaku. Kalau tidak kerana tu pun, kalau tidak dia tu anak tiri aku dan aku pera, tak halal juga kepadaku. Sebabnya dia adalah anak saudara sesusu dengan aku. Suwaibah telah menyusukan daku dan ayahnya. Oleh itu janganlah kamu kemukakan kepadaku anak-anak perempuanmu dan saudara-saudara perempuanmu. Babun fi labanil fahli, bab tentang susu suami. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, pernah Aflah datang untuk menemuiku. Satu lagi nak masuk ke rumahku, dakhala alayya, saya bersembunyi darinya. Dia pun kata, kamu nak bersembunyi dengan aku
kan aku pakcik kamu. Aisyah bertanya, Aisyah berkata, saya pun tanya dia, bagaimana? Ikut mana? Ikut mana yang jadi pak saudara tu? Dia pun jawab, isteri saudaraku telah menyusukan kamu. Kata Aisyah, isteri dia yang menyusukan saya, bukan suaminya yang menyusukan saya. Selepas itu Rasulullah SAW pun pulang. Saya menceritakan kepadanya perkara itu. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dia itu memang pakcik kamu, biarlah dia masuk. Biarlah dia masuk bertemu dengan kamu. Babun fi radha'atil kabir, sekata. Jadi babun fi rajul yu'tiqu amatahu thumma yatazawwajuha. Ini sekarang ni tak ada lah cerita ni. Cerita zaman dulu adalah semasa ada sistem hamba tu, perhambaan tu ada. Ketika tu cerita. Dan manusia ni lama duduk dalam keadaan sistem tu beribu tahun. Baru je kalau nak tak ada. Di zaman Nabi SAW benda ni ada. Sebelumnya zaman jahiliah, zaman tamadun Greek, Rom dulu ada belaka. Tamadun mana pun ada. Lepas tu zaman sahabat ada lagi. Zaman imam-imam kita, imam-imam besar ada lagi. Dan baru je sebenarnya sistem hamba ni, hamba diri itulah. Setiap orang tu jadi hamba, bukan penjajahan. Kalau penjajahan negeri tu, orang tu tidak boleh dijual beli, tu suku tu. Ini hamba, orang tu boleh dijual beli. Perhambaan lagu tu sebenarnya tidak lama lagi kalau nak banding dengan hak sebelum tu. Lebih lama lagi sistem hamba tu ada. Mungkin seabad ataupun 2 abad paling tinggi. Lepas tu baru tak ada. Tak siapa lagi sebenarnya. Jadi ketika ada dulu, Islam ni menghadapi sistem perhambaan itu dengan bijaksana lah. Kita kata kalau kita perhati tengok dalam hadis-hadis ni, dengan bijaksana. Tidak kata dia hapuskan sama sekaligus. Tidak lagu tu. Dia tidak hapuskan sekaligus. Tapi kalau kita tengok kepada cara Islam ni, sama ada Quran ke hadis ke Nabi ke, kita tengok memang dia tak kenal, tak suka. Kalau boleh kan nak memerdekakan orang ni, nak cari sebab saja. Sehingga dalam hadis-hadis disebutkan mana 3 perkara. Kalau serius, sungguh pun jadi, gurau pun jadi. Apa dia? Nikah, cegah, memerdekakan hamba. Menunjukkan kenal sangatlah. Kalau orang tu gurau, kena jadi. Tak boleh gurau. Kata aku merdekakan kamu, awak lolok. Tak boleh kata awak lolok pun jadi. Itu kalau hamba ni. Begitu sekali Islam ni nak manusia ni merdeka, tak sih hamba. Lepas tu kita tengok banyak kesalahan-kesalahan tu. Nak menebus kesalahan tu apa caranya? Kafarahnya iaitu dengan memerdekakan hamba. Lepas tu disebut pula pahalanya banyak besar lah memerdekakan hamba ni. Banyak lah lagu tu banyak sangat. Dan itu dari segi nak memerdekakan. Pada hakikatnya Islam ni tak kena. Kalau boleh kat seboleh-bolehnya, tak sebi ada lah. Tapi dah ada, benda tu kadang-kadang tak boleh nak mudah-mudah buang, tinggal, ketepikan. Dia tidak semudah tu, tidak semudah kecek lah kata. Sebabnya orang-orang yang sudah jadi hamba ni, dia jiwa dia tu pun jadi hamba. Jiwa dia tu jadi hamba. Kadang-kadang dia tak tahu nak cari piti sendiri, nak hidup sendiri. Dengan sebab itulah ada orang panggil hamba mukatab, hamba, macam-macam nama hamba tu. Tujuannya
apa ni, supaya hamba tu tidak jadi beban, tidak jadi masalah kepada masyarakat. Kalau kata mesti kena itu selalu, merdeka akan selalu berlaku, dia akan jadi kucak-kacir, tak seimbang masyarakat. Pasal apa? Mereka tu tak biasa hidup dalam merdeka. Orang yang tak biasa hidup dalam merdeka ni payah. Hak merdeka dah banyak lagi, dia tak bebas sungguh, duduk terikat dengan buah lama. Begitulah juga dengan hamba ni. Dia siapa tak tahu piti, dia tak boleh pegang piti. Selama ni pun dia tak pegang piti. Kalau usaha dia buat kerja ke apa, bagi kepada tuan dia, boleh ke tuan dia, ke dia tak boleh ke satu. Jadi lagu mana nak pegang piti? Orang ni kadang-kadang kalau tak biasa, tak tahu juga nak pegang piti, nak urus piti, nak buat lagu mana. Hak merdeka dah pun banyak lagi tak reti mengurus piti. Tak ada habis bulan, kalau kita kata makan gaji habis dah. Tu yalah berlaku tu. Hak sepatutnya tidak guna situ, guna. Lalu habis piti, lepas tu kan duduk susah. Tu hak merdeka dah. Hak tidak merdeka ni dia lebih lagi daripada tu. Sehingga kita tak boleh nak bayar sekarang ni, sebab kita tak aja tengok benda tu. Cuma dalam kitab-kitab sebut memang dahsyat. Tapi ke mana-mana pun Islam ubah banyak perkara tentang perhambaan ni. Walaupun di zaman tu orang kafir pun ada juga sistem tu pakai juga, tapi Islam ubah banyak. Misalnya antara Islam ubah, kalau seseorang tu dia jadikan hamba dah seseorang tu, perempuan tu hamba, dan dia sudah menggaulinya, orang kata sudah tidur sekali dengannya, mana sebagai, bukan sebagai bini, yang ni bersetubuh dengannya lah, sebab bini lah, sebab boleh. Dari segi Islamnya dalam Quran, hamba ni walaupun tak nikah pun, bila kata dia tu hamba kita sah, sebagai hamba kita, kita boleh meniduri dia. Yang ni bukan tidur saja, bersetubuh dengannya. Bila seseorang itu bersetubuh dengan hamba, dia tak boleh dah berkongsi dengan orang lain. Itu antara hak berubah. Adapun hak jahiliah, hak orang kafir, mana-mana pun dulu masih lagi boleh berkongsi dengan orang lain. Dia tak boleh, Islam tak boleh. Apalagi kalau sudah dapat anak pula, lagi istimewa dia. Orang panggil hamba ummul walad. Satu bahagian hamba pula, ummul walad, lagi istimewa kedudukan, lagi istimewa. Lepas tu zaman dulu kalau perang, dia boleh jadi seseorang tu dapat mak dengan anak, jadi kalau dia duduk dengan anak misalnya, si mak tu lagu mana, dia jadi kena merdeka, kena bebas tu, tak boleh dah. Dia guna. Itu dari segi Islam. Kalau hak zaman jahiliah, orang kafir dulu, hak bukan Arab pun, hak di negara-negara lain, tak kira mak dengan anak pun boleh jadi sebagai hamba saya tu, sebagai bini lah sekali boleh. Islam tak boleh, tak boleh lagi tu. Ada kalanya seseorang itu menjadikan ayah dia tu sendiri sebagai hamba. Siapa kau peringkat tu? Adalah jahiliah. Islam tak boleh dah. Tak boleh. Kalau katakanlah seseorang itu beli hamba kena ke ayah dia, dengan sendiri jadi merdeka. Dia nak ke tidak nak ke, dengan sendiri jadi merdeka. Atau mak dia, atau anak dia, dengan sendiri jadi merdeka. Dia tak boleh ambil piti, nak jual, nak apa, tak boleh. Itu kehormatan Islam bagi kepada ibu bapa. Ni hak baiki dalam sistem hamba ni lah belakang ni. Dalam sistem hamba tu banyak yang berubah, yang dibaikinya. Lepas tu dalam masyarakat ni apa lagi, iaitu punca untuk jadi hamba. Kalau cara jahiliah, sama ada jahiliah Arab ataupun jahiliah bukan Arab, banyak sumber nak jadi hamba. Salah satunya kalau kalah judi pun boleh jadi hamba juga. Pertaruhan tu pertaruhan diri dia. Mana kalau dia kalah, mula-mula taruh piti dulu, taruh gotu gani, lepas tu dah kalah. Kalau kalah lagi, saya jadi hamba. Ataupun mana-mana pihak, hakim lah kita kata, orang tengah ni, dia kata kena jadi hamba. Itu boleh jadi hamba juga.
dengan cara dicolek, tak tahu orang mari mana nak. Dia jadikan hamba. Jadi hamba juga. Islam hapuskan semua tu, tak boleh. Sumber nak jadi hamba saja tinggal, iaitu bila perang. Bila perang. Dan orang kafir tu ditawan. Dia jadi hamba. Dia jadi hamba. Tu je. Hak lain tak boleh. Semua haram berlaku, tak boleh. Tapi pada ketika tu orang kafir ni duduk terima berlaku cara-cara lagu lain, macam-macam lah. Macam-macam cara tu untuk nak jadi hamba tu terima berlaku. Islam sudah ubah banyak dah. Itu antaranya. Tak ada sumber yang lain selain daripada perang. Kalau tidak perang, misalnya kena colek kau tak boleh lagi tu. Kalau main gapo-gapo kau tak boleh jadi hamba. Dan tak boleh pertaruhkan isteri, anak kau gapo kau untuk jadi hamba kepada seseorang itu. Tak boleh berlaku. Semua tak boleh. Hanya adanya perang. Itu pun sebenarnya kalau kita perhati, sebab orang kafir buat gitu. Orang kafir duduk buat gitu. Kalau kita perang dengan dia, orang kita hak kena tawar kau buat dia tu jadi hamba abdi, teruk benar lah. Jadi hamba abdi. Jadi hamba abdi ni siapa? Orang buat galanya sampai gitu. Buat ngirik padi, gandum ke apa. Jadi sepelembu tu kuda tu. Duk putar, pusing. Orang jual dia. Begitu zaman dulunya. Jadi hamba ni teruk sangatlah. Apabila dibeli boleh dikasih untuk supaya dia tu tak ada nafsu. Untuk kita jadikan dia sebagai pengawal atau gapo-gapo. Siapa begitu sekali? Dikasih tu mana dia habis, tak ada nafsu dia. Padahal dia tu manusia. Dalam Islam semuanya haram, tak boleh berlaku. Jadi ada sumbernya tinggal satu saja, iaitu perang. Hak perang tak ada itulah. Apabila ada dengan kita, kita sebab kalau kata perempuan, bila sudah bergaul dengan dia, tak boleh dah berkongsi dengan orang lain. Di zaman jahiliah, hamba saya ni, hak duduk di rumah seseorang tu, kalau tetamu dia mari, dia bolehlah seorang pergi tidur waktu main. Jadi sepanjang zaman lah ni, akak air teh lah. Akak air teh, akak nak minum hidangan. Setara tu zaman jahiliah. Waktu semua tak ada, Islam hapuskan semua. Jadi melalui perang saat ni, tinggal tu, itu pun banyak pula peraturan-peraturannya. Kalau gini tak boleh, kena merdekakan dia. Merdeka ni pahala besar pula. Lepas pada tu dia kesan benda ni kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Gapo dia? Iaitu kalau orang tu sudah bekas pernah jadi hamba, dipandang hina oleh masyarakat. Dipandang hina oleh masyarakat. Dalam masyarakat Islam pun di peringkat awal memang begitu lagi. Ada lagi hak berasa tidak senang. Nabi SAW ubah semua tu, cara tu, antaranya dengan dia suruh ada akak dia Zaid menikah dengan Zainab. Zainab tu sepupu dia, Quraisy, orang bangsawan, orang kaya, orang senang. Zaid ni bekas hamba. Padahal Zaid ni bukan keturunan hamba. Zaid tu pun orang colek je, jadi hamba lah dia. Keluarga dia, ayah dia orang senang. Tapi dia dicolek buat hamba, dia bekas hamba. Bila bekas hamba tu, jadi Zainab tu pun berasa tak senang hati juga. Tapi Islam nak ubah tu, dia suruh nikah. Jadi bila nikah tu memang tak kufu lah. Jadi masih duduk ada berasa dia ni hamba, bekas hamba, walaupun dia sudah dimerdekakan. Pada ketika tu nak ceritanya kesan tu, apabila seseorang ni pernah jadi hamba, pandangan masyarakat begitu. Tapi akhirnya ada hikmat lain lagi selain daripada Zaid tu menikah dengan bekas hamba, menikah dengan orang merdeka. Nak ubah tu sah. Selain daripada tu nak ubah sah lagi, nikah dengan isteri anak angkat boleh. Tu pun sampai jahiliah tak boleh. Supaya anak sendirilah anak angkatnya. Jadi dua perkara besar. Nak ubahnya kena atas Zainab. Tapi wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tu ayat tu.
Kita tu ayat tu, mana orang mukmin lelaki atau perempuan tak ada pilihan bila Allah SWT sudah buat apa-apa keputusan. Jadi keputusannya Tuhan nak Zainab ni menikah dengan Zaid. Menikah walaupun hati berat, nikah. Terima lagu tu. Lepas tu cerah, akhirnya cerah. Tak apalah, cerah, nikah dengan Nabi pula. Gagal. Tapi gagal pun benda hak tu nak ubah masyarakat. Jadi banyak perkara lah yang Nabi SAW hadapi dalam nak mengubah masyarakat ni. Masyarakat ni kalau dah pegang apa-apa kan, payah nak berubah. Kalau kita buat sesuatu yang tidak biasa, gagal. Gagal. Apatah lagi kalau benda tu tak tahu mana, kalau benda tu tahu dah. Ada dalam kitab ni, berapa banyak dalam masyarakat ni, ada dalam kitab. Hak sunnahnya lagu lain. Tapi apabila sunnah tu tinggal, lama duduk dengan cara lain, orang buat sunnah tu dia pelik. Gitu. Dia mengikut kebiasaan. Manusia ramai-ramai ni dia mengikut kebiasaan adat banyak. Dia terpengaruh dengan, tertekan dengan hal itu. Nabi SAW mari nak hapuskan hal tu. Dia kena ada jiwa tu, sanggup berubah, baru boleh buat benda besar. Kalau tidak sanggup, takut ni tidak merdeka sungguh lagi. Nabi SAW nak ajar tu melalui benda-benda gini lah, berubah sampai jiwa sahabat tu jadi merdeka sungguh, berani sungguh, tak ada takut, tak ada fikir apa, Allah dan Rasul saja. Tu yang jadi dia berjaya. Tak ada ikatan, banyak ikatan tak ada. Tu dah ikatan Allah dan Rasul. Tu kejayaan dia. Jadi nak ceritanya, ni hadis ni, ni berkenaan dengan hadis kita malam ni. Satu orang memerdekakan hambanya, kemudian mengahwininya. Bapa kita kata lagi mudah lah muka hamba dia telah makan budi dia dah. Kita kata hamba nak menikah bapa boleh. Bapa yang nak kau boleh dua pahalanya. Dalam hadis tu kata, sesiapa yang memerdekakan hamba sahaya perempuan dia, lepas tu dia menikah dengan dia dapat dua pahala. Apa yang boleh dua pahala? Mudah kalau nak kira. Muka hamba sahaya kita. Dia tu dulu kita nak jual boleh. Kita nak beri sewa kau boleh. Buat gapo-gapo kerja, tapi sewa untuk berzina tak boleh. Sampai jahiliah ada lah beri sewa hamba sahaya perempuan tu berzina, pitih boleh ke dia, boleh ke tuan dia. Islam tak boleh lagu tu. Itu di antara benda hak diubah juga. Tetapi kita boleh berlaku lah, nak buat apa-apa pun boleh atas hamba tadi. Tiba-tiba kalau kita kemerdeka dia, mesti dia suka dapat kemerdekaan. Besar benarlah budi kita terhadap dia tu. Kalau kita kata kita nak dia mujur benar dia, apa yang payah skalanya, pahala ni boleh banyak ni kalau payah. Ni apa payahnya sini? Dapat kau hamba kita telah makan budi kita banyak dah. Dan mengeri dengan kita, takut selama mana, takut kita ikut kita suruh rebuh air, aku air. Kita kata apa maksud dia? Itulah yang kita nak cerita tadi. Pengaruh jahiliah hak lama tu. Kalau kata orang tu jadi hamba, orang menikah dengan hamba ni, orang angkat dia tak ada piti tu. Kalau orang merdeka kena mas kahwin banyak. Ni kalau hamba, tidak lagu tu, apalagi hamba dia lagi, hamba dia sendiri lagilah, tak perlu keluar banyak belanja. Orang akan kata gitu, orang akan pandang dia ni tak ada pitih. So orang akan pandang dia ni merendahkan darjat dia, taraf dia, kedudukan dia dalam masyarakat. Hak mulianya lagu mana? Orang merdeka sama merdeka. Waktu mulia ni kalau orang merdeka menikah dengan bekas hamba, dia kira semacam kurang. Itu pandangan masyarakat lah. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan sistem hamba tu. Seperti mana dalam setengah-setengah masyarakat Islam, tempat kita alhamdulillah tak ada benda lagu tu. Tapi ada, tidak banyak pun ada juga, sikit-sikit. Tapi setengah-setengah negeri tu memang ketara sangat. Apa dia?
Kalau janda, nikah dengan janda tu ada pandangan tak boleh. Orang pandai tak boleh. Orang pandai tak laku ke, tak boleh nak cari anak dara ke, belanja murah ke, tak ada piti. Orang pandai begitu. Bukan semua, tapi dalam setengah-setengah masyarakat tu memang dia pandai hina. Siapa tak ada orang nak menikah dengan janda. Itu pun pengaruh asing juga. Pengaruh asing juga. Kalau di India ramai benar pengaruh Hindu. Ramai benar orang Islam ni jarang nikah dua dengan anak dara pun. Lepas tu kalau dah bini mati, suami mati, bini tu jadi janda. Payah dah nak nikah mati dengan gitu. Pasal apa? Pandangan orang. Dia terpengaruh dengan Hindu. Pengaruh ni sama ada perhambaan kau, budaya kau, agama kau, mana-mana apabila duduk sekali dia akan ada pengaruh. Tak boleh lari waktu masyarakat manusia ni, tak boleh lari. Jadi itu antaranya. Dengan sebab itu sana jadi peliklah, susah. Sebab itu setengah-setengah ulama tu sengaja dia nikah dengan janda. Pasal apa? Nak pecah adat tu, supaya orang berasa tak ada apa mulia. Dia boleh nak cari, kalau tidak janda pun, tapi sengaja dia nikah dengan janda. Itu masyarakat Islam nak cerita. Tempat kita tak ada. Kalau di Kelantan kita ni terutamanya tak ada timbul apa masalah tu. Kadang-kadang janda tu kau berlaku lagi, kau mahal lagi, ada juga. Tapi nak ceritanya pengaruh tadi. Pasal apa dia kira ni bekah orang dah, jadi bini orang dah, jadi dia pandai buruk. Padahal tidak begitu. Dari segi Islam serupa je nasib dia. Dia jadi janda muda lagi, nasib dia. Suami dia mati. Begitu juga sebaliknya, kalau isteri mati orang tu muda lagi, nasib dia. Kita tak boleh kata gapo ke dia. Kalau cerah pun kita tak boleh kata tak molek selalu ke orang ni. Boleh jadi ada sebab, ada alasan dia. Kalau tak ada gapo-gapo pun dia tidak sesuai dengan orang tu. Tidak semesti tak sesuai dengan orang tu, dengan orang lain semua tak sesuai belakang. Jadi Islam ni sikap terbuka gitu. Terbuka, tidak kata kongkong, menyempitkan keadaan tu. Tak ada lagu tu Islam. Jadi sini oleh kerana orang pandai rendah, pandai buruk, pandai hina, Nabi SAW, itulah benda dia nak tukar. Jangan pandai gitu kepada orang ni. Hamba tu nasib dia jadi hamba. Kita pun boleh jadi dalam sistem tu. Kalau kita berada dalam sistem tu, mungkin kita jadi hamba. Nasib ya. Apa janda gapo saat ni tu? Nasib. Jadi bila begitu, jangan kamu pandai hina, tak molek dia. Boleh jadi dia lebih baik lagi daripada orang merdeka. Jadi kamu kena kawin. Jangan fikir, jangan pengaruh, terikut-ikut dengan masyarakat yang pandai hina. Jangan begitu. Bahkan kamu kena rasa kamu telah mengangkat taraf dia dengan merendahkan kamu, dan mengangkat taraf dia itu jadi setara dengan orang ramai. Itu bukan senang tu. Nak merendah diri kita, nak angkat orang lain, bukan senang. Dia kena jiwa tinggi juga tu, sanggup berkorban. Mestilah perempuan orang hamba tadi, dia suka sebab kedudukan dia sudah naik dalam masyarakat. Jadi Nabi SAW nak ajar jangan ada tinggi rendah dalam masyarakat. Jangan. Apalagi kalau ada kasta, ada apa kelas-kelas, apa mengarut semua. Keturunan dia nak jaga sangat, karut, tak perlu waktu semua tu. Jadi yang pentingnya kita pengorbanan tu, usaha kita memerdekakan masyarakat, menyamotarafkan masyarakat. Jadi caranya lagu mana? Itulah salah satu cara. Jadi dalam keadaan orang pandai tak molek, kita buat. Jadi kita dapat pahala lebih daripada orang lain. Sebab apa? Sebab kita nak baiki, nak meletakkan perempuan itu pada kedudukannya yang sebenarnya. Dia sudah merdeka seperti orang lain. Bila merdeka serupa dengan orang lain, tak ada gapo. Dia telah merendahkan diri dia situ. Dan orang kata pun kalau dia buat tu kerana ikhlas,
Dia buat tu. Dia dapat pahala lebih. Satunya pahala memerdekakan hamba tu. Yang kedua pahala menikah. Orang kata kalau lagu tu dua perkara tu, dia buat kebajikan dua perkara. Kalau kita buat dua perkara lain pun kita boleh dua pahala juga. Kita sembahyang sah, boleh pahala sah. Kita puasa, boleh pahala sah lagi. Dua boleh. Dia apa beza dia? Serupa je. Kita kata ada hak tu dikira benda mudah, tak ada tekanan, tak ada cabaran. Hak ni cabaran ni. Satu cabaran dia memerdekakan hamba dia tu. Kalau dia nak pitih pun boleh. Dia tak sama merdeka, dia jual. Boleh pitih dah. Mahal hamba-hamba ni. Orang yang ada hamba ni kaya. Dia boleh. Situ dia berkorban asal situ. Tak memikirkan dunia, fikirkan kehidupan seorang manusia, biar dia merdeka. Kalau dia jual, tak tahu siapa ke bila, ada kalanya turun-temurun, beberapa keturunan hamba terus keturunan dia. Tidak kenyaya. Belum tentu lagi kalau kita jual tu esok ataupun sebulan lagi dia akan merdeka. Belum tentu. Orang lain serupa dengan kita ke tidak, kita tak tahu. Kalau kita sanggup, maknanya pengorbanan besar. Jadi merdekalah keturunan dia sampai bila-bila. Merdeka. Serupa dengan orang lain juga. Itu. Yang keduanya, masyarakat tadi tu nikah. Itu dia menaikkan taraf perempuan, menjatuhkan diri dia, merendahkan diri dia. Itu satu pengorbanan yang besar. Dua perkara yang bertentangan tu. Satu pihak cari pitih lah dengan jual dia. Bila jual dia boleh pitih. Kalau kita kata nak nikah dengan anak dara pun boleh dengan orang merdeka. Boleh. Itulah. Kalau nak kira kehendak hati kita, nafsu manusia tu, kira keuntungan. Tapi dia ni tidak gitu. Tidak gitu orang ni. Sebab tu dia dapat dua pahala. Jadi kalau dapat dua pahala gitu saja. Kalau dua pahala gitu saja, sebab kata tak adilah, hak lain pun dapat juga. Hak lebih sesuainya di sini dalam syarah dia sebut. Setengah-setengah ulama mengatakan setiap amalan dia dapat dua pahala. Akan datang. Lepas tu kalau dia sembahyang, orang lain boleh sama dia boleh dua. Dengan sebab ni. Itu ganjarannya. Galakkan Nabi supaya memerdekakan dan menaikkan taraf hamba tu. Itu cara dia. Mana lepas pada tu kalau dia pergi haji, orang lain pergi haji juga. Kalau sama-sama dapat lah. Kalau dalam keadaan biasa, dengan sebab dia buat gini, haji dia tu dapat dua pahala. Mana sekali ganda lebih daripada orang lain. Setiap amalan dia hak lain-lain tu, sampai bila-bila pun tu kelebihannya. Kelebihan dia. Sebab itulah Nabi SAW dalam hadis yang lain, hadis ni hadis ringkas, hadis mukhtasar. Dalam hadis yang panjang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim dengan lafaz apa dia kata Rasulullah SAW bersabda, 3 macam orang dapat 2 pahala. Yang ni dapat pahala berganda, maksudnya 2 pahala tu dapat pahala berganda lah. Yang pertamanya, rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan nabinya, lepas tu dapat Islam, dia beriman dengan Islam pun. Masuk beriman dengan Nabi pula, masuk Islam. Ni 2 kali ganda. Berganda pahala dia. Ataupun kalau mengikut lafaz dia tu, harfiah dia tu 2 pahala. 2 pahala. Maksudnya pahala dia berganda lah. Mana sekurang-kurangnya sekali ganda. Sekurang-kurangnya kalau nak lebih lagi itu, dengan limpah kurnia Allah SWT boleh. Bapa ni payah nak tukar-tukar agama ni, bukan senang. Bukan senang. Kecuali kalau jahil benar lah, tak tahu apa dia nilai agama, tak erti agama, boleh lah. Tapi kalau orang agama teruk setara mana pun, tidak mudah nak tinggal. Kalau dia sanggup tinggal ikut agama lain, dulu dia molek dah, duduk tak ada patut dah.
Ni orang yang berani, orang yang kuat, orang yang ada pengorbanan di dalam kehidupan. Orang yang sanggup menghadapi cabaran dalam kehidupan dia. Sebab tu patutlah dia dapat berganda pun. Jadi hak lagu ni serupa dah. Sebab kata tadi lah, ulama kata berpanjangan, semua amalan dia tu akan berganda lebih daripada orang lain. Sebab apa? Bukan senang. Sebab kita tengoklah, masuk Islam, habis keluarga, anak beranak benci, marah, putus hubungan seterus-terus. Tidak cabaran hebat. Lepas tu sakit-sakit pahamai dia tu mungkin ada lagi dalam kepala dia tu. Nak lepas tu bukan senang tu. Orang Islam, orang asal, dia tak ada apa-apa. Tak apalah, tak ada cabaran. Ni mengikut kepercayaan dulu, kalau buat gini ni bahaya. Ni boleh jadi sial, boleh jadi majak, boleh jadi gini. Ancaman hak dulu. Dia akan teringat manusia. Dia boleh ketepikan semua. Bukan senang tu. Bukan senang. Yang kedua, al-abdul mamluk idza adda haqq Allah wa haqq mawalih. Hamba yang dimiliki orang, hamba milik orang, kalau dia dapat menunaikan hak Allah dengan baik dan hak tuan-tuannya dengan baik. Ni berebut juga ni. Satu pihak tuan dia kata pergi sana, satu pihak yang lain, dia walaupun hamba pun manusia, bukanlah dia terikat juga dengan hukum Allah SWT. Walaupun dalam banyak perkara hukum dia tu separuh daripada hukum orang merdeka lah, tetapi dia terikat juga. Jadi ketika Tuhan dia kata begitu, dia kena semayang, katakanlah. Tidak akan berebut pada ketika itu. Nak jaga hak Tuhan kata. Kalau lepas waktu lagu mana? Tuhan marah. Kalau tak terbuat hak Tuhan dia pula marah. Tapi dia dapat jaga dengan baik. Ni dia jaga dengan baik. Ni orang dapat dua pahala juga, atau berganda juga pahala dia dapat. Sebab apa? Susah keadaannya, susah. Nabi SAW mengajarkan orang merdeka hidup betul dengan cara merdeka dia. Hamba hidup biar betul sebagai hamba. Waktu dia ajar, tidak kata dia ajar hamba ni berontak. Tak. Dan hamba-hamba apabila masuk dalam Islam, apabila berada dalam masyarakat Islam, dia merasa bertubuh. Jadi hamba dalam masyarakat Islam lebih daripada merdeka di negeri dia, dalam masyarakat dia. Dia merasa begitu. Jadi jaga molek. Islam mengajarkan jangan berontak tak tentu kali. Dia macam sini, dia tidak berontak. Dia ajar suruh jaga hak masing-masing. Dah kita dalam keadaan begitu, kita kena jaga, pandai-pandai lah. Tapi bukan di sini maknanya Nabi SAW menggalakkan biar jadi hamba tu untuk nak dapat dua pahala tu. Kena jaga hak Tuhan kata, kena jaga hak Tuhan mas kata. Kalau lagu tu mana boleh lah kita dapat dua pahala biar jadi hamba. Tidak gitu. Jadi suruh taat di sini bukan makna nak rakyat hamba tu boleh, tetapi seseorang tu kena terima takdir. Dia nak melawan benda-benda ni, kalau bukan tempat dia tak pandai, mati saja, atau buang masa saja, atau saya susah saja. Apalagi dalam keadaan sistem Islam yang sudah molek, tidak mengungkung sangat, tidak menekan sangat hamba tu. Dalam keadaan tu hidup molek, belah-belah tu hamba seperti mana orang merdeka pergi semaya sekali dengan Nabi. Tak pernah Nabi kata pergi duduk di belakang, jangan duduk saf pertama, saf pertama, kedua, ketiga untuk orang merdeka. Ada kalau begitu? Tak ada. Padahal serama mana ada hamba pergi sekali. Dia bagi tengok, tak siapa-siapa serupa je. Tak ada kata ni 3 saf ni untuk orang merdeka. Tak ada. Dia merasa sendiri. Lagu mana Islam? Tapi selagi kita jadi hamba begitu, dia pandai menyesuaikan diri dengan keadaan. Dia pandai menyesuaikan diri dengan keadaan. Hak Tuhan nak. Kalau keadaan tu sudah paling baik dah, nak kena terimalah sistem tu. Supaya kita kata, kita terimalah, bukan kita tak padah kan. Supaya kita kata salah, kesalahan jalan raya. Salah dia tak pakai topi kelendak, salah.
Memang salah sungguh. Nak kan? Terima, tak padan nak gocah dengan polis. Nah, dia hanya menjalankan tugas dia. Dia pun sama kita. Jadi kita gocah dia. Tak benar juga. Kan lawan pun tak benar juga. Bukan peraturan yang diterima gitu dalam sistem tu. Lepas tu pak dia royak tu, dia jaga tu untuk kebaikan dah. Bahan dah cara tu. Bahan dah juga tu nak buat peraturan lagu tu. Kebaikannya gini. Bukan semena-mena. Jadi kena terima lah. Gitu. Sistem jangan duduk berotak tak satu kali. Kalau benda tu sudah molek dah. Kalau benda tu sudah molek dah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga, seorang yang ada hamba. Cuma dalam riwayat ni dia sebut rajulun kanat indahu amah yata'uha. Satu orang yang mempunyai hamba sahaya perempuan yang dia sudah wati, yang dia sudah setubuhi, dia sudah duduk sekali dah. Lepas tu dia ajar molek hamba tu, bagi pendidikan, ajar molek. Kalau dalam masyarakat lain tak ada peluang langsung, ruang langsung untuk nak dapat pendidikan ni. Bukan kerja dia. Kerja dia nya nak gonyoh pinggan, nak gonyoh puyuk, hak tu je kerja dia. Basuh baju, cuci rumah, angkut air gapo sampai gitulah. Gitu. Buat kerja. Dalam Islam cerita. Dia kata kalau buat lagu ni lagi mulia kepada hamba tu, lagi mulia, boleh pahala lebih lagi. Ajar dia adabah, ajar adab sehingga dia jadi orang yang beradab, bertamadun. Fa ahsana ta'dibaha, dia ajar adabnya dengan sebaik-baik. Dia ajar adab kepadanya dengan sebaik-baiknya. Ajar molek. Wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha. Dia ajarnya bagi ilmu pula, bukan adab saja. Bukan akhlak saja, ajar ilmu. Lepas tu diberinya ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Kalau nak kira orang tak buat lagu tu. Sebab kalau kita ajar sendiri makan masa kita. Kalau kita tak ajar sendiri, nak suruh dia boleh ilmu juga, kita kena upah orang, gaji orang biar ajar dia. Satu kerja pula habis pitih situ. Padahal dia tu hamba kita, tak payah habis. Kalau anak kita tu nasabah juga kalau kita kata habis. Ni hamba, dia buat masuk pitih ke kita, ada tambah pitih kita, ni kita habis ke dia. Itu pengorbanan besar. Lepas tu dia memerdekakannya. Sebab apabila ada kepandaian, juru, itu kau mahal harga hamba, kau naik harga dia. Dalam sistem hamba gitulah. Dia ni pandai jahit, pandai buat kau ni, kau mahal. Tapi dia setelah ajar semua tu, dia tidak jual. Dia memerdekakannya. Lepas memerdekakannya, nak pergi mana? Keluarga habis putus, dah tak tahu duduk mana. Duduk dalam masyarakat lain, anak beranak duduk di negeri lain, tak tahu mana. Susah juga nak masuk dalam masyarakat. Apalagi mungkin ada di kalangan masyarakat tu yang berpandangan dia ni kurang bekas hamba ke apa. Tiba-tiba tuan dia tu sendiri tu nikah dengan dia. Ni makna menaikkan taraf dia. Bukan nikah tu orang panggil ambil kesempatan. Kesempatan ni lagu lain. Ni dia telah habis banyak dah ni. Telah habis banyak dah. Tak boleh kita kata ambil kesempatan situ. Dah. Sebab dia telah habis banyak dah. Dan dia bagi perlindungan sebenarnya, bagi kedudukan yang mulia dalam masyarakat kepada hamba tu, dengan dia menikah. Sebab itulah di zaman Nabi SAW dulu kan, ramai masuk Islam. Dalam kisah Juwairiyah, Nabi menikah dengan Juwairiyah, Nabi menikah dengan Safiyah. Seramai mana masuk Islam? Apa? Buat-buat dia tahu semua tu. Ni anak kita ni, anak raja ketua sekalipun jadi hamba, tak boleh nak kata apa. Kita buat gitu juga. Dia nak jual, dia nak apa pun ikut dia lah. Dia nak bui kepada siapa-siapa, ikut dia. Memang orang kafir pun pakai juga sistem tu. Tiba-tiba kita ni memusuhi dia, nak perang dengan dia. Setelah boleh dia menikah. Kalau tidak, mesti orang tajam, orang pandai teruk. Ni lah anak ketua dia je. Ni, muka ni, dia kata menyusah kita. Ni tiba-tiba Nabi menikah dengan dia.
Lagilah apa di bangsa Bani Israel pula bukan bangsa Arab. Hak duduk balah semua. Dengan sebab ada agama Yahudi tu pula, bangsa tu menganut, kebanyakannya menganut agama Yahudi, jadi balah dengan Islam. Jadi Nabi SAW banyak perkara tu nak buat tu. Nak suruh jangan ada permusuhan bangsa. Kita musuh dengan Yahudi, bukan musuh dengan Bani Israel. Bani Israel itu bangsa, Yahudi itu agama, pahaman dia, hak tak betul. Dengan bangsa tidak musuh. Tengok Nabi sendiri menikah. Lepas tu puak-puak dia berasa dia merdeka kan? Dia merdeka. Bila merdeka kan maknanya bebaslah. Nak nikah dengan dia boleh, tak nikah dengan dia pun tak apa. Tetapi dia tu sendiri pilih, sebab dia faham sistem masyarakat yang adanya memang teruk. Begitu baik Nabi ni. Setelah merdeka bagi pilihan, nak duduk dengan aku kan, nak bebas, ikut. Nak orang lain pun tak apa juga. Pilih Nabi. Sebab tu semua pilih Nabi. Sebab apa? Dia tahu hak ni paling baik, hak lain-lain tak ada sebaik ni. Bila menikah dengan dia, puak-puak dia tu tengok, oh mulianya hati Nabi ni. Kalau nak kira pada dia hamba, jadi akan hamba, seksa anak kita. Tapi tidak. Apabila jadikan isteri ni, ada beri kedudukan yang sangat istimewa. Kalau hamba tak perlu ada giliran, tak perlu buat giliran hamba. Supaya isteri, kalau isteri dia kena terikat dengan giliran. Seorang yang paling istimewa di dalam masyarakat Islam ni, dia jadikan anak kita musuh dia, isteri. Kalah patah dengan hak tu. Selama mana sekali-sekali itu masuk Islam. Itu dia kejayaan Nabi SAW. Cuba kita perhati dia, memang itu cara dia. Penuh kebijaksanaan. Jadi semua tiga macam orang ni, hak sini dia sebut ni sebab payah. Dia bertentangan dengan nafsu dia, bertentangan dengan nafsu. Kalau dalam keadaan biasa tidak begitu manusia. Bila dia boleh langgar hak tu, tepuh hak tu, mana dia sebenarnya orang yang kuat, boleh menghadapi cabaran, boleh menghadapi cabaran. Dia dapat dua pahala. Jadi dua pahala tu maksudnya pahala berganda lah. Dua pahala tu. Dan hak moleknya kita kata di sini nak suruh beza dengan hak lain. Kalau tidak, tak ada istimewa mana kan dapat dua pahala. Dengan sebab memang benda tu pun buat dua. Sebab kita kata semaya, sepahala. Puasa, sepahala. Boleh dua je. Sebab kalau buat dua. Kalau sekali boleh, apa bezanya dengan hak tu? Tapi kalau boleh sama-sama, itulah kelebihan. Ini satu, galakkan. Kalau kita royak molek benda lagu ni kepada orang kafir kan, dia terbuka fikiran dia dengar molek, menarik sangat Islam ni. Pasal apa? Boleh dua pahala sama. Kalau kita agama lain dulu, kita tinggal agama tu masuk dalam Islam, boleh dua pahala sama. Lepas tu manusia ni, kalau hak tua lah, hak sudah berumur, dah dewasa tu, takkan tak ada dosa dia. Islam kata bila masuk Islam, al-Islam yajubbu ma qablahu, al-Islam yahdimu ma qablahu. Islam merobohkan semua dosa, semua kejahatan hak dulu tak kira. Tak kira. Tidak tertarik kan tawaran tu. Tawaran yang sangat hebat. Mesti tertarik. Jadi dosa hak dulu tu tak ada, kita bersih semula, jaga diri hak akan datang lah pula. Jaga diri hak akan datang. Ni kalau orang yang bukan Islam masuk Islam, bukan khusus dengan ahli kitab saja, walaupun dalam hadis disebut ahli kitab, sebab kebanyakan yang dihadapi oleh Nabi SAW nya ahli kitab. Kalau agama lain pun begitu juga. Itu kelebihan orang yang masuk Islam. Jangan kita main-main. Jangan sesuai pula Tuhan bui gapo-gapo ni dia adil, dia bagus, molek. Tidak kita kata kita tak boleh kata dia baru masuk Islam jadi dia kuranglah sembahyang, dia nak banding dengan orang Islam asal. Dan mungkin dia baru sembahyang umur 35. Tapi kalau kita fikir 35 pun dia boleh berganda sama. Serupa dengan 15 tahun juga. Start 15 tahun start balik tu, serupa juga. Kalau kira hak asas dia akan dapat serupa juga. Kalau dia masuk awal lagi banyak lagi pahala. Lebih lagi daripada hak asal, hak Islam. Itu satu tarikan yang kuat tu.
mendorong orang masuk Islam. Di sini juga walaupun sebut hamba, ajar hamba, didik hamba gitu gini, hamba boleh pahala setara. Kalau orang merdeka, anak sendiri, lagilah anak sendiri. Jadi mikir lagu mana anak sendiri dia tak ajar, tak didik, tak cara, lepas tu jadi sampah masyarakat, mengganggu orang. Lagu mana? Dia akan terasa setara Nabi kata hajar hamba tu pun begitu mo. Apa kalau anak sendiri, orang merdeka dah. Jadi tak perlu dah kalau orang merdeka, hamba saja perlu. Semua perlu. Yang pentingnya kita fikir setara hamba ni besar kita mau pahala. Apa kalau kita ajar orang merdeka? Orang merdeka dah, dia bebas. Apa dia boleh buat? Tentu jangkauan dia tu, kemampuan dia tu lebih lagi daripada hamba. Kita kira hak biasa lah, hak biasa. Walaupun dari segi dalam sejarah Islam ni, hamba tu banyak juga sumbangannya. Pasal apa? Bila duduk dalam Islam ni, merdeka, maula, mawali tu semuanya hamba-hamba lah, bekas-bekas hamba lah. Berapa banyak mereka ni berjasa kepada Islam. Kalau buka kitab-kitab ni kak, puak-puak ni saja ni yang jaga agama ni. Pasal apa? Dia merasa besar sumbangan Islam kepada dia. Jadi dia patut kena jaga, bela agama ni. Itu perasaan tu ada. Sebenarnya secara tidak sedar, dorongan itu paling kuat. Kerana Islam lah dia jadi gini. Jadi serupa dengan orang ramai-ramai, jadi alim, ahli-ahli hadis, ulama-ulama besar ni, perawi-perawi di serama mana ni, hamba. Tapi bila Islam, mudah je nak merdeka tu. Mudah. Orang Islam percaya kalau memerdekakan hamba dapat pahala banyak, maka ramailah yang dimerdekakan. Mujurlah kita pergi masuk ke dalam negeri Islam. Kalau duduk negeri kita tak tahu mana jadi hamba. Tak apalah. Itu dapat 2 pahala. Seterusnya riwayat daripada Anas bahawa Nabi SAW memerdekakan Safiyah. Dan baginda menjadikan memerdekakannya itu sebagai mas kahwinnya. Sebagai mas kahwin. Di sini sebenarnya banyak perbincangan. Dalam syarah tu pun banyak juga sebut. Tapi kalau bicara panjang lagi dia masing-masing lah. Setengah orang tu juga sepadan setakat tu je lah. Setakat tu tak apa dah. Setengah orang tu kata tak, kena panjang lagi. Sebab tu jadi syarah tu tidak serupa. Jadi cerita Safiyah bila dalam perang Khaybar, Safiyah binti Huyai bin Akhtab al-Israiliyah, berbangsa Israel, Bani Israel, Ummul Mukminin, kemudiannya jadi Ummul Mukminin lah, semoga jadi isteri Nabi SAW, min auladi Harun ibn Imran alaihi salam. Dia ni anak cucu Nabi Harun. Anak cucu Nabi Harun. Jadi Nabi Harun itu pun Bani Israel juga, adik-beradik Nabi Musa. Bukan anak cucu Nabi Musa. Dia silsilah dia tu ikut Nabi Harun. Jadi ayah dia tu ketua pokok dia lah. Ketua pokok dia. Ayah dia pun mati, suami dia pun mati juga dalam perang dengan orang Islam tu, mati. Dan dia kena tawan. Sabaha Rasulullah am Khaybar. Rasulullah SAW menawannya dengan bala tentera Islam lah, menawannya pada tahun Khaybar, yang di dalam perang Khaybar itu. Dan dia ni mati di zaman pemerintahan Muawiyah pada tahun 50 Hijrah. Kata setengah ulama pada tahun 36, tapi hak betulnya hak 50 tu. Dan Nabi SAW menjadikan memerdekakannya, perbuatan dia memerdekakan tu, sebagai mas kahwinnya. Hak ni benda khilaf banyak. Qala al-Aini, hak mana ada kitab Badrul Wajud tu boleh tengok situ. Wa qad ikhtalafa al-ulama fihi, ulama berbeza pendapat di sini.
Sa'id bin Musayyab, Hasan Basri, Ibrahim An-Nakhai, Amir Sya'bi, Al-Auza'i, Zuhri, Atha bin Abi Rabah, Qatadah, Tawus, Hasan bin Hay, Ahmad, Ishaq mengatakan harus begitu. Boleh. Tak ada mas kahwin lain. Tak ada mas kahwin lain. Mas kahwinnya ialah memerdekakan. Perbuatan memerdekakan itu jadi mas kahwin. Boleh jadi mas kahwin. Boleh, kata dia. Siapa? Untuk siapa? Siapa-siapa lah. Kita pun, mana ketika ada sistem perhambaan, ada sistem hamba tu, kalau seseorang tu ada hamba, dia tidak ajar, tidak didik, tidak gapo pun, hak rakyat dalam hadis tu hak molek. Kalau katakanlah dia memerdekakan hamba dia, perempuan, dan dia menganggap dia royak lah kepada hamba dia. Hak tu memerdekakannya tu sendiri jadi mas kahwin. Sah, kata dia. Boleh. Tak payah mas kahwin lain, tak payah cari piti lain. Hak tu saja. Sebab hak tu pun regodah. Regodah tu. Kalau tidak merdekakan, kalau jual boleh piti juga. Ni tidak nak jual. Kamu terima ke tidak? Kalau kamu setuju lagu tu, tak apa. Pakai hot tu je mas kahwin. Tak payah mas kahwin lagi. Ni orang-orang saat ni yang disebutkan saat ni kata boleh lagu tu. Fa idza aqada 'alayha la tastahiq 'alayhi mahran ghaira dhalika al-'itaq. Bila dia mengadakan akad dengan persetujuan saat ni terhadap hamba dia tu tidak berhak mendapat mas kahwin lain dah selain daripada merdeka tu sendiri. Kalau dia dapat tu, dia tidak berhak dah dapat mas kahwin lain. Hak tu sendiri sudah boleh jadi mas kahwin. Mereka pegang dengan hadis ni lah. Hadis ni sebab Nabi buat gitu. Bila Nabi buat gitu, orang lain pun boleh jugalah. Kecuali kalau ada dalil hak ni khusus dengan Nabi. Dia kata tak ada khusus, tak ada dalil khusus. Jadi bila tak ada dalil khusus, orang lain pun boleh juga. Wa mimman qala bihadzal qaul, antara orang yang berpendapat begini lagi ialah Sufyan Ats-Tsauri, Abu Yusuf, anak murid Abu Hanifah. Imam Tirmizi mengatakan ini juga mazhab Syafi'i. Wa qala An-Nawawi, Imam Nawawi kata, Imam Syafi'i kata kalau seseorang tu akad nikah dengan seorang perempuan dengan syarat ini, dengan syarat lagu itulah, iaitu perbuatan memerdekakan tu sendiri jadi mas kahwinnya, faqabilat, dia pun terima. Jadi merdekalah dia. Tetapi tidak mesti dia menikah dengan tuan dia saat ni, hak memerdekakan dia tu. Itu hak Imam Nawawi sebut pendapat Syafi'i. Tak mesti. Dia jadi merdeka. Tapi dia mesti kau menikah dengan tuan dia yang memerdekakan dia saat ni dengan syarat begitu? Tak mesti. Lepas tu dia pelawak lah. Pelawak tu dosa, itu cerita lain. Cerita lain. Bahkan kalau dia tak sah menikah, dia kena buat lagu mana? Tuan dia berhak mendapat harga dia. Ketika dia jadi hamba, kalau dia dijual berapa harga? Dan dia sudah berjanji nak menikah, tiba-tiba dia tak sah menikah. Dia kena bayar harga dia tu kepada tuan. Gitu cara dia. Kena bayar harga dia tu kepada tuan dia. Sebab tuan dia tak sah memerdekakan dia secara percuma sebenarnya. Dengan syarat nak menikah, dan dia pun setuju dah. Tiba-tiba tak sah pula. Bila tak sah pula, balik hak asal, iaitu dia berhak mendapat harganya, harga hamba tu. Tapi kalau dia bersetuju dan menikah dengan perempuan itu dengan mas kahwin yang mereka setuju, mana isteri itu kena isteri dia hamba saat ni kena bayar juga harga dia kepada tuan dia, kena bayar juga. Kalau mas kahwin lain pula pak mari. Begitu. Dan perempuan itu dia berhak mendapat mahar, mas kahwin. Tak kira lah sikit ke banyak ke, dia berhak mendapat. Ya, tuan dia tu berhak mendapat harga dia. Lepas tu panjang lagi lah dari segi fiqh je begitulah. Jumhur ulama dalam mazhab Hanafi mengatakan tak sah sadak mas kahwin seperti itu. Mana
perbuatan memerdekakan hamba tu sendiri nak dijadikan mas kahwin, itu tak sah mengikut mazhab Hanafi. Jumhur ulama dalam mazhab Hanafi. Mas kahwin tu tidak sah, nikah tu sah, akad tu sah, tapi kena ada mas kahwin. Mas kahwin dia apa? Mahrul mithli, mahar mithil orang panggil. Mas kahwin perempuan hak setara tu berapa kira-kiranya dalam masyarakat tu, berapa hak setara tu? Dia kena bayar mas kahwin. Kalau dia kata lagu tu dia janji dengan syarat tu tak jadi, dia kena mas kahwin lain, syukur. Ini kalau pada dalam mazhab Hanafi. Intaha. Wa qala al-Laits ibn Sa'd wa ibn Shubrumah wa Jabir ibn Zaid wa Abu Hanifah wa Muhammad wa Zufar wa Malik la yajuzu zalik, la yajuzu zalik, tak boleh kata dia. Ni pula kata tak boleh. Kalau mas merdeka, perbuatan merdeka tu sendiri dijadikan mas kahwin, tak boleh, tak sah. Tahawi berkata, Imam Tahawi ni dia mazhab Hanafi, dia kata selain Rasulullah tak ada siapa pun boleh buat dengan dia. Hak ni kita terima. Rasulullah jadikan perbuatan dia memerdekakan Safiyah itu sendiri sebagai mas kahwinnya, ya, tapi ini khusus dengan dia, orang lain tak boleh. Dia kata fayatimmu lahun nikah bighairi sadaqin siwal itaq. Kalau Nabi memang boleh dia nikah tak ada mas kahwin pun, selain daripada memerdekakan itu pun boleh. Sebab Allah SWT sudah beri keistimewaan kepada dia untuk menikah tanpa mas kahwin, iaitu berhubung dengan perempuan yang menyerah diri dia lah. Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiy an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Itu ayat tu. Perempuan yang serah diri kepada Nabi, kalau Nabi nak menikah dengan dia, mana dia serah diri tu, kalau Nabi nak jadikan dia sebagai bini pun tak apa, dia bersedia. Atau ikutlah nak buat lagu mana, nak hola ke orang lain kau, nak sesuai, dipikirkan sesuai. Tetapi pada dasarnya memang untuk Rasulullah. Kalau Rasulullah nak nikah dengan dia memang dia bersedia. Kalau Nabi nak menikah boleh, mana tanpa mas kahwin, khalisatan laka min dunil mu'minin, Nabi saja, orang mukmin lain tak boleh. Itu hukumnya. Jadi ulama berpahaman begini, dia kata itulah dalil bahawa Nabi SAW ni tak ada mas kahwin pun tak apa. Dia kata jadi bolehlah dia nak menikah atas dasar memerdekakan hamba yang bukan boleh menjadi mas kahwin pun kalau nak kira, sebab tak ada mas kahwin pun tak apa. Imam Abu Hanifah berpendapat, dia kata kalau seseorang tu lagu tu buatnya merdeka tu kira jadi, memerdekakan itu kira jadi, dan perempuan itu berhak mendapat mahar mithil, dia kena ada mas kahwin juga. Mas kahwin perempuan hak setara tu berapa? Kalau dia sebut dah perbuatan memerdeka tu sendiri jadi mas kahwin pun tak jadi, lara orang panggil, hampa tu jadi hampa. Walaupun tak tentu berapa mas kahwin, tak ada tentu mas kahwin, dia kena bayar mas kahwin juga. Itu mengikut Imam Abu Hanifah. Kalau perempuan tu tak seni menikah dengan dia, lepas pada dia merdeka dia tak seni menikah, perempuan tu kena cari pitih lah, kata dia, tas'alahu fi qimatiha, kena cari pitih, bayar rega dia, rega diri dia. Kalau dia masa dia hamba tu, kalau dijual berapa reganya, dia setelah merdeka dia boleh cari pitih, kan bebas cari pitih. Itu maksud tas'alahu fi qimatiha tu, boleh cari pitih, bayar harga dia tu, lepas tu dia bebas. Wa qala Malik wa Zufar la syai'a alaih, Malik dan Zufar kata tak kena apa-apa. Tu tak kena apa-apa, tak ada. Kalau dia tak sah, sudah, sebab dia merdeka. Apa makna merdeka kalau terpaksa pula menikah? Tidak terpaksa. Tu awak setuju dah tadi, awak terima. Saya bohong, kata dia. Saya pelawak, saya nak merdeka.
Lepas boleh merdeka juga, walaupun dengan menipu pun. Asal tuan dia kata aku merdeka ke kamu, no. Lepas tu dengan syarat sini, syarat tu tak terpakai. Lepas tu kena ke apa dia? Tak kena ke apa? Perempuan tu kena cari piti bayar. Tak. Tidak menyusahkan perempuan itulah. Tapi kira kesal juga lelaki tu. Mungkin dia menyesal, dia nak menikah dengan kawan tu tak sih pula. Sebab orang merdeka ni dia ada hak untuk memilih. Ada hak untuk memilih. Kalau sama hamba pun salah seorang daripadanya merdeka, dia berhak memilih sama ada dia nak terus ke dengan pasangan dia tu ataupun dia tak sih. Sebab orang merdeka mempunyai pilihan. Itu salah satu ciri merdeka. Lepas tu masing-masing duduk bahlah, orang ni kata begini, orang ni kata begini, hujahnya. Hak lebih sedapnya sebenarnya, Nabi SAW sendiri pun tak pernah nikah, tak ada mas kahwin. Tak pernah. Kalau orang tawar diri kepada dia, lepas tu dalam ayat tu tak ada sebut, cuma boleh nak lagu tu. Cuma ulama faham kalau boleh tu, kalau dengan mas kahwin juga apa istimewanya? Tak ada mas kahwin lah. Tapi pernahkah Nabi SAW dia menikah tanpa mas kahwin? Misalnya dengan Safiyah ni sendiri, ataupun Juwairiyah kau lain-lain yang menikah tanpa mas kahwin, dengan Zainab kau hak dikatakan Allah SWT mengahwinkan dia dari langit ke apa tu, adakah tidak mas kahwin? Tak. Semuanya ada mas kahwin berdasarkan ayat ya ayyuhan nabi inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminu. Wahai Nabi, kami halalkan kepada kamu isteri-isterimu yang kamu berikan mas kahwin kepada mereka. Mana Nabi ada beri? Dia kata sebab kita kena jaga juga. Iyalah pendapat ulama tu kita terima juga, masing-masing pendapat, tak apalah hak tu. Kita kira hak mana hak lebih kemah. Sebab Nabi ni kita kena jaga. Jangan sampai orang kata dia ambil kesempatan. Nabi kan jaga benar. Kalau zakat dia tak pakai, takut orang kata ambil kesempatan. Tak. Kalau dia ambil pun ghanimah dia kena perang. Susah waktu tu. Kena perang. Tapi kalau zakat ke apa, tak boleh. Bukan ke dia saja tak boleh, pak anak cucu tak boleh. Takut-takut orang kata perjuangan dia ni untuk peribadi, untuk keluarga. Jadi hak ni pun ada istimewa, banyak sangat istimewa. Hak ni pun betapa mas kahwin boleh. Macam mana kita kata boleh? Dan dia kata dalam Quran tu sebut isteri-isteri kamu yang kamu bagi mas kahwin. Mana dengan mas kahwin bagi tu, nikah tu dengan mas kahwin, itu yang lebih kemah dan yang lebih tepat. Tidak ada seorang isteri pun yang semua sepakat, tak ada riwayat yang mengatakan tak ada mas kahwin langsung. Tak, mesti ada. Jadi hak tu lebih baik kita pakai riwayat-riwayat tu supaya sesuai dengan Quran. Dan orang pun tidak boleh kata tak ada peluang lah untuk orang nak kata pada Nabi tu ambil peluang, ambil kesempatan kau. Tak ada ruang. Lebih baik kita pakai hak tu. Tapi Hasbah kata tadi lah, orang ni kata gini tu memang ada lah hak tu. Memang ada. Lepas tu babun yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Nampaknya tak ada dah tu sekatulah malam ni. Wallahu a'lam.